Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Hafiz Nakiuddin bin Johari, Metrik 22110002. Saya Muhammad Irfan bin Syahidan, Metrik 221301. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Imran Hashim bin Ismail Hashim, nombor metrik 2211010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Akil bin Rosli, nombor metrik 2211005. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk dua kalimah syahadah asas kepada akidah Islam. Yang pertama yang saya ingin sebutkan di sini adalah pengertian dua kalimah syahadah. Kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu dua kalimah syahadah. Baik. Dua kalimah syahadah ialah pengakuan seorang Muslim bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah kunci pembuka bagi seorang manusia yang terbuka pintu hatinya bagi menerima akan agama Islam sebagai cara hidupnya. Syahadah juga adalah rukun pertama daripada rukun Islam yang wajib diimani oleh setiap Muslim. Dua kalimah syahadah adalah kalimah tayyibah, iaitu baik maksudnya, yang merangkumi iman penuh tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan tonggak penting dalam ajaran Islam. Ini kerana semua binaan Islam yang terdiri daripada ibadat, muamalat dan akhlak diletakkan atas dasar dua kalimah syahadah itu. Dengan syahadah, seseorang Muslim bersiap sedia tunduk melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Ini termasuklah bersedia menghadapi pelbagai risiko yang bakal menerima kesan daripada meyakini dua kalimah syahadah ini. Sikap pandangan dan gaya hidup seorang Muslim dipengaruhi oleh sejauh mana dia menghayati dan memahami kalimah ini, terutamanya mengenai matlamat dan tanggungjawab di bumi Allah Subhanahu wa taala yang terbentang luas ini. Dengan mengikrarkan dua kalimah syahadah, bermakna seorang Muslim itu berjanji dengan sepenuh hati untuk melakukan pengabdiannya. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa dan tidak kepada yang lain. Dialah yang maha agung, maha perkasa, maha permurah dan juga maha pengasih. Khair. Seterusnya saya akan bincangkan tentang tajuk kepentingan dua kalimah syahadah. Baik, dalam konteks ini Said Qutb dalam buku tafsir tersohornya Fi Dhilalil Quran ada menyatakan dua kalimah syahadah menuntut setiap Muslim melalui tiga peringkat. Yang pertama, syahadah dalam Islam dijilmakan dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia mesti berusaha menampilkan Islam sebagai perhiasan indah dalam kehidupan sehariannya. Keindahan Islam dapat dilihat pada fikiran seorang Muslim dan sikapnya yang sentiasa berada di bawah lindungan rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila syahadah bertapak kukuh dalam sanubari, orang lain dapat melihat dengan jelas keindahan Islam dan kemanisan iman yang terhias pada diri seorang Muslim. Akhirnya dia menjadi seorang yang kaya dengan keluhuran budi pekerti. Yang kedua, syahadah dinyatakan dengan mengajak dan menyeru manusia kepada keindahan Islam. Ia menerangkan keistimewaan dan keunikan Islam kepada seluruh warga alam semesta. Tanggungjawab menyeru dan mengajak orang lain hanya berjaya apabila seorang Muslim berjaya menghiaskan keindahan Islam dan kehidupannya. Dari sini dia dapat menarik perhatian orang bersama-sama menghayati keindahan Islam itu. Yang ketiga, yang itu terakhir sekali, syahadah diterjemahkan dalam segenap aspek kehidupan manusia sebagai satu pegangan hidup yang serba lengkap dan menyeluruh. Oleh itu,
Semua pihak, sama ada individu dan masyarakat Islam, mesti berusaha dengan segala kemampuan dan potensi yang sedia ada bagi menegakkan pandangan Islam dan kehidupan manusia. Tambahan pula, ia berkait rapat dengan kedudukan umat Islam sebagai umat terbaik dalam seluruh lapangan kehidupan. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku." Konsep ibadat yang difahami daripada ayat di atas adalah manifestasi konsep syahadah dalam konteks yang lebih luas. Ia adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala amalan yang diredai Allah, baik amalan batin maupun zahir, perkataan ataupun perbuatan. Menuntut ilmu, mendidik, berniaga, bekerja, bertani, memimpin masyarakat dan negara adalah ibadat apabila dilaksanakan selaras dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dua kalimah syahadat ini juga mengungkapkan makna tunduk dan taat secara mutlak kepada Allah dan Rasulnya tanpa sebarang pengecualian dan alasan. Manakala taat kepada pemimpin dan ulama pula bersifat relatif, bukan secara mutlak. Ini bermakna taat kepada pemimpin hanya perlu sekiranya pemimpin itu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, jika pemimpin itu menyimpang jauh daripada alasan kebenaran, maka tidak ada lagi taat dan patuh kepadanya. Nabi Muhammad SAW berkata, tidak ada ketaatan pada makhluk yang menderhaka kepada Allah. Hadis Ahmad dan Hakim. Akhirnya, penghayatan dan pemahaman secara mendalam terhadap konsep dua kalimah syahadah dalam kehidupan memudahkan bagi meraih kemanisan iman dan kebahagiaan sejati dunia dan akhirat. Sebagaimana yang daripada kata-kata Nabi Muhammad, sesiapa yang memiliki tiga perkara ini, nescaya dia menikmati kemanisan iman, iaitu pertama, dia hanya mencintai Allah dan Rasulnya mengatasi segalanya. Kedua, dia mencintai saudaranya kerana Allah. Dan ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dihumbankan ke dalam api neraka. Hadis Tirmizi, Nasa'i dan Ahmad. Seterusnya saya akan membincangkan di bawah tajuk tanggungan selepas mengucapkan dua kalimah syahadah. Baik. Hal ini sama seperti keadaan apabila seseorang mengangkat ikrar untuk menjalankan tugas ataupun seorang tentera yang melafazkan sumpah setianya kepada sesebuah angkatan tentera demi negara. Lafaz yang disebutkan mestilah difahami, mengambil tanggungjawab sesudah mengucapnya, meyakini dan bersedia dengan segala bentuk cabaran yang mungkin akan menggoyahkan dirinya terhadap janji dan sumpah setia itu. Begitu juga dengan dua kalimah syahadah. Bukan sekadar ucapan yang menitip di bibir sahaja, bahkan harus diyakini dengan i'tiqad yang kuat dan mesti dibuktikan dengan anggota selepas mengucapkannya. Barang siapa yang telah mengucapkan syahadah, maka diharamkan baginya neraka berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam yang bermaksud dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, maka Allah mengharamkan ke atasnya api neraka. Hadis riwayat Tirmizi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sekian daripada saya, wal afu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan bentangkan tentang tuntutan kalimah pertama, iaitu la ilaha illallah. Pertama, mengakui kewujudan Allah. Mengakui kewujudan Allah bermakna seorang manusia tidak boleh bersaksi dengan ketuhanan Allah yang Maha Esa melainkan dengan membuat pengakuan kewujudan. Kedua, mengiktirafkan rububiyah Allah Azza wa Jal, mengiktirafkan rububiyah pencipta segala makhluk, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah juga yang menukarkan siang dan malam siang dan malam ke siang dan mengubahkan tatanan manusia. Ketiga, beriman dengan Asmaul Husna.
Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang telah disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis, iaitu mengimani dan menetapkannya sebagaimana ia datang tanpa ta'rif, yakni mengubah. Tahlil, yakni menafikan. Ta'yif, yakni menanyakan bagaimana. Dan tamthil, menyerupakan. Dan hal itu termasuk pengertian beriman kepada Allah. Antara nama-namanya ialah Al-Aziz, yang maha mulia, Al-Hakim, yang maha bijaksana, Al-Khaliq, yang maha pencipta, Al-Musawwir, yang maha merupai. Yang keempat ialah mengesahkan Allah SWT dalam ibadah. Tidak cukup dengan mengiktiraf kewujudan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya sahaja, tetapi yang paling utama adalah mengesahkan Allah SWT dalam semua bentuk pengibadahan. Firman Allah SWT dalam surah Hud ayat kedua, alla ta'budu illallah, yang bermaksud agar kamu tidak menyembah selain Allah. Yang kelima, ianya merupakan tuntutan perundangan la ilaha illallah, bukan semata-mata mengakidah, bahkan ia bersangkut paut dengan semua risalah samawi yang lain dalam mengatur dan menjamin kesempurnaan hidup. Permasalahan tasyri' perundangan adalah masalah yang berhubung secara langsung dengan soal uluhiyah, ketuhanan. Keenam, ianya merupakan tuntutan membina tamadun dan peradaban. Banyak ayat Al-Quran menjelaskan tentang perkara ini. Antaranya ialah dalam surah Al-Mulk ayat 15, yang bermaksud dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah rezeki yang dikurniakan Allah. Disebut dalam ayat di atas dibangkitkan hidup semula, iaitu perkara yang berhubung dengan hisab dan pembalasan di akhirat. Inilah dia tuntutan la ilaha illallah. Kalimah kedua bermaksud Muhammadur Rasulullah, yakni Muhammad adalah Rasulullah. Ia adalah pengakuan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah untuk membawa risalahnya kepada manusia. Ini bermakna umat Islam harus mengikuti ajaran, contoh dan tuntutan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup mereka sehari-hari. Maknanya lah sehari ini kita kena ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan syahadah Muhammad Rasulullah. Kalimah ini juga mengingatkan umat Islam bahawa mereka perlu mematuhi ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber utama panduan kehidupan mereka. Ia mengandungi pengertian, iaitu yang pertama, beriman dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni melalui risalah yang disampaikan. Yang kedua, beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan telah menyempurnakan semua risalah yang telah Allah Subhanahu wa taala turun. Yang ketiga, beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada manusia seluruh umat. Keempat, merasai cinta dan kasih sayang kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi kasih dan cinta kepada diri, anak, kawan-kawan, juga ibu bapa. Manakala yang kelima, mengikuti jejak Rasulullah dalam semua aspek kehidupan, bukan saja melalui kecintaan dalam hati, malah mengikuti segala apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Okey, dan perkara yang seterusnya ialah perkara yang membatalkan syahadah. Seperti mana
sebuah perjanjian ia akan terbatal jika sebuah pihak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan janji dan sumpah setia syahadat ini. Tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil mudah dan memandang ringan tentang hal ini, terutamanya hal-hal yang melibatkan agama lain dan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu sahaja, apa-apa sahaja perbuatan yang menunjukkan bahawa seorang itu murtad, maka terbatallah syahadah baginya. Menyekutukan, yakni mensyirikkan Allah, boleh berlaku dari sudut keyakinan, sebutan dan perbuatan. Mensyirikkan Allah dari sudut keyakinan boleh terjadi dalam banyak hal, terutama mengamalkan dan berpegang kepada sebuah aliran yang sesat dan menyeleweng daripada agama Islam, sehingga ada yang menyamakan makhluk dengan Allah dari sudut zat, sifat dan perbuatan. Bukan itu saja, kemajuan sains masa kini menyebabkan lahirnya golongan yang menolak agama dan secara tidak langsung menolak kewujudan Tuhan. Mensyirikkan Allah dari segi sebutan pula boleh berlaku apabila kita mengucapkan sesuatu yang berlaku tetapi tidak disandarkan kepada Allah SWT. Sebagai contoh, kita menyebut bahawa kekayaan yang kita alami sekarang adalah kerana ihsan dan kebaikan pemimpin, sedangkan yang maha memberi rezeki adalah Allah SWT. Bahkan ada setengah pihak yang mencerca Nabi dan menghina Allah Azza wa Jalla secara terang-terangan juga adalah suatu keadaan yang membawa kepada syirik. Menyekutukannya secara perbuatan pula adalah meyakini bahawa makhluk yang mengatur alam semesta dan rezeki yang diperolehi oleh manusia. Adapun terdapat juga setengah kelompok yang masih mengamalkan fahaman animisme yang menyembah alam sebagai Tuhan. Malahan pula lebih teruk lagi, Muslim yang mengaku dirinya adalah Muslim sejati namun menyimpan tangkal, menggunakan khidmat bomoh, santau seperti saka, susuk dan sebagainya. Adalah salah satu bentuk syirik yang perlu dijauhi. Syirik dalam apa jua bentuk sekalipun telah dan akan ditolak selamanya oleh ajaran Islam, agar kebersihan hati penganutnya dapat dijaga daripada terpesong mengikuti ajaran-ajaran yang aneh tersebut. Dengan solatlah dapat memelihara diri daripada kesyirikan kepada Allah SWT. Moga kita semua dijauhkan daripada perkara-perkara tersebut. Di akhirnya kami ingin memberikan kesimpulan bahawa sebagai seorang Muslim perlulah kita untuk menjaga diri kita, menjaga iman kita supaya kita tidak terjerumus dan terlibat dalam kemaksiatan, dan juga yang paling kita risau adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua kalimah yang agung, kalimah tayyibah ini, maka orang yang membawanya juga insya-Allah adalah orang-orang yang baik. Seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi dalam pada awalnya tadi, bahawa bahawasanya baginda Rasulullah SAW mengatakan orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah ini haram jasadnya ke atas neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada seluruh yang mendengar supaya jagalah diri kita dan jangan kita mencampakkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Dan janganlah engkau mencampakkan diri kalian ke dalam lembah kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyayangi, mencintai orang-orang yang baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.